Seperti situasi di atas ni, maka darah yang keluar ini tak mencukupi syarat 24 jam, iaitu sekurang-kurang haid. Maka darah ini tak dikira sebagai darah haid. Darah yang keluar tadi kan 20 jam tadi tu, bukan darah haid. Bukan darah haid. Habis tu darah apa Ustazah? Istihadah. Istihadah. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Nampak tak bila darah tu keluar kurang daripada 24 jam, maka darah tersebut bukan darah haid, tapi disebut sebagai darah penyakit. Soalan Ustazah, sekiranya berlaku situasi macam ni, maka adakah dia perlu qada solat? Kan? Darah kan datang macam tadi kan 5 jam. Darah datang dalam keadaan kan, darah datang macam tu kan. Situasi macam tu. 5 jam kan. Kan? Jadi soalan Ustazah, dia kena qada solat ataupun tak? Sekiranya dia meninggalkan solat dalam tempoh waktu ni sebab dia menyangka ini adalah haid dia. Rupanya bila dia total, darah tersebut kurang daripada 24 jam. Maka soalan Ustazah, dia kena qada solat ke tak? Siapa yang kata dia kena qada, jawab A. Siapa yang kata tak kena qada, jawab B. Siapa yang kata tak kena qada, jawab B. A ke B? A ke B? Baru 139 orang yang tolong Ustazah share. Kan? Sedangkan sekecil-kecil perkara kebaikan yang kita buat, Allah akan balas. Apatah lagi bila mana kita sebarkan manfaat, kita sebarkan supaya ramai lagi orang boleh sama-sama belajar dengan kita. Nampak? Ramai lagi yang jawab salah. Allahu Akbar. Ramai lagi yang Ustazah tengok dia jawab salah. Betul. Tengok Ustazah cerita. Okay, jawapan dia apa? Siapa yang rasa live ni bermanfaat, tolong Ustazah tap screen, tolong Ustazah share. Dan tunggu sampai Ustazah tunggu dalam live Ustazah ni sampai Ustazah bincangkan sampai last kan. Sebab apa? Sebab kita nak bincang benda penting hari ni. Sebab apa Ustazah kata penting? Sebab dia berkait dengan sah dan tak sah solat kita. Adakah kita meninggalkan solat? Adakah kita dah tak qada solat kita? Nampak? Kalau keluar darah tu 7 hari tapi 5 jam sehari. Cuba awak kira. Siapa nama ni? It's me, Atira. Kira. Kalau 7 hari kali dengan 5 jam. Jawapan dia apa? Kena qada. Kalau dia meninggalkan solat dalam tempoh ini, maka dia kena qada. Katakanlah sehari ada 5 waktu. 5 waktu kali dengan 4 hari. Maka 5 kali dengan 4 bersamaan dengan berapa? 20 waktu dia telah pun meninggalkan solat. Nampak? 20 waktu dia telah meninggalkan solat. Nampak tak? Nampak tak betapa pentingnya perkara ini kita bincangkan? Sebab apa? Sebab ramai yang menyangka darah yang keluar itu mereka terus iktibar tu darah haid. Sedangkan darah yang keluar itu belum tentu lagi mencukupi syarat 24 jam. Ustazah boleh ulang lagi sekali, Lihin? Boleh? Boleh. Tengok yang baru masuk, Ustazah cerita berkaitan dengan situasi di mana kita bincang berkaitan dengan darah wanita hari ini adalah berkaitan dengan haid. Okey? Ulama kata ada 3 jenis darah haid. Ada 3 jenis darah yang keluar daripada faraj wanita. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua adalah darah nifas, yang ketiga adalah darah istihadah. Apa maksud haid? Haid ni darah yang biasa berlaku pada wanita tu. Yang tiap-tiap bulan kita datang tu. Yang itulah maksud darah haid. Apa maksud darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar selepas daripada bersalin. Kita dah bersalin, dah keluar baby, keluar darah, maka itu baru disebut sebagai darah nifas.
Okey, kemudian yang ketiga, istihadah. Apa dia istihadah? Istihadah itu adalah darah penyakit. Darah penyakit. Okey. Jadi, bila Ustazah datangkan situasi macam ni kan, hari pertama dia datang 5 jam, hari kedua dia datang 5 jam, hari ketiga dia datang 5 jam, hari keempat dia datang 5 jam. Maka bila kita totalkan keseluruhan waktu itu, darah tersebut keluar selama 20 jam. Maka soalan Ustazah, adakah 20 jam ini dikira sebagai haid? Nampak? Ini situasi katakanlah dia tunggu sebab dia tengok ada darah. Nampak? Maka darah yang keluar ini sekiranya dia kurang daripada 24 jam, maka darah tersebut bukan darah haid. 20 jam kan, 20 jam ni dia tak mencukupi syarat yang Ustazah bincang dekat atas ni. Nampak? Tempoh masa haid dia ada 3. Di minimum, standard, maksimum. Minimum, maksud minimum ni adalah darah keluar 24 jam ataupun sehari semalam. Standard 6 ataupun 7 hari. Maksimum 15 hari, 15 malam. Maka darah yang keluar ini 20 jam. 20 jam tak mencukupi syarat sekurang-kurang haid. Maka darah tersebut bukan darah haid, akan tetapi disebut sebagai darah istihadah. Nampak? Darah istihadah. Jadi Ustazah tanya, katakanlah dalam tempoh tersebut dia tak solat. Dia tak solat. Jadi Ustazah tanya, dia kena qada ke tak kena qada solat dalam tempoh yang dia tinggalkan ni? Maka jawapan dia kena qada. Jadi kiralah 4 hari yang ditinggalkan tu kali dengan 5 waktu. Sebab kita ada 5 waktu solat kan. Jadi dah 20 waktu dia tinggalkan solat. Nampak tak? Ini Ustazah cerita contoh. Okey? Tapi ada kaedah ulama kata begini. Kan? Sebab apa? Sebab dia datang dalam keadaan macam tu. Dia menyangka itu adalah darah haid dia. Sebab tu, kaedah ulama letak, sekiranya berlaku situasi macam ni, maka kita ulama letakkan berhukum pada zahir. Kan? Berhukum pada zahir. Maksud dia macam mana? Maksudnya pada ketika dia melihat darah, kan? Pada ketika dia melihat darah, maka dia tak boleh solat. Nampak? Bila dia tengok suci, maka dia kena solat. Itu situasi dia. Nampak? Situasi dia kena faham benda ni. Sebab tu ulama letakkan berhukum pada zahir. Jadi berhukum pada zahir ni dia boleh berubah keadaan. Katakanlah yang datang tu kan. Okay, tengok contoh Ustazah bagi lagi detail. 9 pagi dia datang darah kan. Sampai pukul 2 petang. Okay, 2 petang dia tengok dia telah pun suci. Masa pukul 2 petang dia suci. Masa ni dia tengok ada darah lagi. Maka daripada pukul 9 sehingga pukul 2 ni berapa jam? Tolong Ustazah kira berapa jam ni dia datang? Berapa jam? Berapa jam? 5 jam. 5 jam sahaja. Nampak? Tiba-tiba pukul 2 petang ni dia tengok tak ada darah. Tak ada darah berterusan, darah tu tak ada. Sebab tu ulama sebut tadi berhukum pada zahir. Sebab kemungkinan untuk darah itu datang ada, kemungkinan untuk darah tu tak datang pun ada. Jadi yang lebih kuatnya adalah darah tersebut tak adalah. Walaupun katakanlah pukul 8 malam dia datang balik. Nampak? 8 pagi pula. 8 malam dia datang. Ini contoh keadaan yang datang dalam keadaan terputus-putus. 8 malam ni dia tengok ada darah balik. Makna kata tempoh suci yang ni kan, dia dah solat. Dia kena solat. Dia tak perlu mandi wajib. Solat, bersihkan dan solat. Bersihkan dan solat. Nampak? Jadinya katakanlah pukul 8 malam ni dia tengok ada darah. Maka tempoh suci yang berlaku ini kan, contohlah 8 malam ni keluar darah sampai hari esok sehingga pukul 9 pagi. 8 sampai pukul
sampai pukul 9 pagi. Keluar darah lagi. Keluar darah lagi sampainya pukul 2 petang pun masih keluar, nampak? Jadi bila contohlah kata kalau situasi berlaku ni dekat sini je dia tak ada darah, maka inilah tempoh yang ulama kata tempoh disebut sebagai nakok. Apa maksud nakok ni? Maksud nakok ini adalah suci yang dihukumkan sebagai haid. Maksudnya suci yang berada di tengah-tengah haid tu. Suci yang berada di tengah-tengah haid itu, maka ulama hukumkan dia juga sebagai haid sekiranya ia mencukupi darah yang keluar. Contoh kata yang darah ni dah keluar berterusan, cuma dia berhenti pada tempoh dekat sini sahaja, sehingga pukul 8 malam je darah tu berhenti. Yang lain semua darah berterusan keluar kan. Maka bila kita total dia mencukupi 24 jam. Itu maksud dia. Maksudnya, kira haid waktu bila? Kira haid tu adalah kesemua yang berlaku. Contoh kata kalau situasi berlaku macam ni kan. Macam dekat atas ni kan. Contoh. Ini contoh tak cukup. Contoh dia datang dalam keadaan macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Contoh 5 jam. 5 jam. 5 jam. 5 jam, 5 jam kan. Katakanlah. Jadi bila kita total 25 jam. Maka dekat mana haid dia ustazah? Maka ulama pendapat muktamad mengatakan kesemuanya dikira sebagai haid. Bukan bila mana dia cukup 24 jam. Maksudnya hari kelima dia cukup 24 jam, maka hari kelima ni baru dikira haid yang pertama. Tak. Ulama kata kesemuanya dikira sebagai haid. Maka tempoh suci yang berada di tengah-tengah haid itu dihukumkan sebagai haid juga. Macam tu. Boleh ke tak boleh? Nampak tak? Boleh jelas tak ustazah cerita kat sini? Nampak tak? Okey? Apa yang 5 tu? Okey, maksud ustazah tadi ada orang tanya haid dia kira daripada mana ustazah? Maksudnya pada hari pertama ke daripada hari kelima? Maka ulama pendapat muktamad mengatakan kesemuanya dikira sebagai haid. Maksudnya katakanlah contoh kan 5 jam je dia keluar. 5 jam dia keluar. Berbaki berapa jam kat sini dia tak keluar? Contoh. Berapa jam? Berapa jam ni? Tolong ustazah, nampak? 19 jam. 19 jam tak keluar. Jadi, inilah ulama sebut. Tempoh ni, 19 jam ni kan tempoh suci. Tapi suci yang dihukumkan haid. Maka, kesemuanya disebut sebagai haid. Maka, 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah haid dia. 5 hari haid dia. Macam tu. Ada orang tanya, pasal kena kodok tak solat? Tengok situasi dekat sini. Kata kalau dia datang pukul 9 pagi. Daripada pukul 9 pagi sampai pukul 2 petang ni, dia ada solat apa je? Solat Zuhur. Jadi masa dia tengok suci, kan dia bersih, maka dia solat Zuhur. Jadi dia tak adalah kena kodok solat. Situasi dia kalau berlaku, katakanlah dia berlaku tu pada waktu Zuhur. Jadi Zuhur tu dia dah tak solat. Kan, Zuhur tu dia tengok ada darah. Lepas tu, Asar tu dia tengok ada darah lagi. Jadi dia tak solat. Tiba-tiba waktu maghrib tak ada darah. Situasi dia berlaku macam ni. Dia kena tengok pada setiap waktu. Jadi kita tahulah dekat situ bila masa darah kita berhenti dan adakah darah kita tu keluar cukup 24 jam. Begitu. Jelas ke tak jelas? Kena tengok situasi setiap daripada sini. Nak tak ustazah tunjuk satu lagi contoh? Bila mana dia tengok bersih, siapa nama ni? Dila Hussein. Dia tak perlu tunggu berapa jam. Bila dia tengok contoh, dia check kan. Sebab tu setiap kali solat dia kena check. Tengok betul-betul tak darah tu ada. Jadi pada ketika itu, dia tengok bersih. Maka bersih tu maksud dia macam mana? Dia kena bersih.
luar dan dalam. Dia kena cek guna kapas. Ini maksud dia bersih. Maksud bersih tu macam mana? Dia mesti bersih luar, dia mesti bersih kat dalam. Maksudnya kat luar ni dia tak ada, dekat pad tak ada, dekat dalam pun dia cek guna kapas, tak ada. Dia cek guna kapas, tak ada. Ini maksud dia bersih. Berhentilah solat kalau awak rasa dia keluar darah. Sebab tu dia kena cek betul-betul, betul-betul bersih. Betul-betul bersih daripada warna darah haid tu. Guna yang kapas yang penguat telinga tu pun tak apa, untuk kita tengok dalam keadaan macam tu. Kalau 5 minit je bersih keluar balik darah. Sebab tu Ustazah kata dia ada cara, dia kena tengok betul-betul bersih macam mana. Okey, nak tak Ustazah tunjuk contoh satu lagi? Tunjuk. Tadi yang Ustazah kata tu kenapa kena qada Ustazah? Sebab katakanlah dia tinggalkan solat tu, nampak, dia tinggalkan ke 4 hari tu, maka dia kena qada lah balik solat sebab darah yang keluar itu bukan darah haid. Nak tak Ustazah tunjuk contoh satu lagi? Contoh yang ni ramai orang tak tahu. Okey. Tengok dekat sini. Okey. Katakanlah Allahu Akbar. Okey. Cantiklah kotak Ustazah ni. Okey, tengok Okey, tengok kat sini. Okey. Katakanlah ni solat Zuhur, solat Asar kan, dan solat Maghrib. Okey, katakanlah waktu Zuhur ni kan. Waktu Zuhur ni dia tengok dia ada darah lagi. Kan, waktu Zuhur dia ada darah. Nampak? Okey. Terima kasih yang tolong Ustazah. Ustazah bagi tahu awal Ustazah tak sempat nak jawab semua. Ustazah tak sempat nak jawab semua soalan. Jadi kalau siapa yang rasa nak Ustazah bantu dia punya soalan, tunggu sehingga live Ustazah. Sehingga akhir live Ustazah. Sebab Ustazah akan bantu jawab masa akhir sekali. Okey? Sebab banyak sangat masalah yang berlaku hari ni. Jadi Ustazah nak semua fokus dulu live Ustazah ni. Ustazah nak cerita. Okey, tengok contoh ni. Contoh kata kalau waktu Zuhur dia ada darah. Waktu Asar ada darah lagi. Okey, kata kalau Maghrib pukul 7.20 malam kan. Okey, tiba-tiba pukul 7.10 ni dia masuk tandas, dia tengok telah pun bersih. Bersih ataupun suci yang sudah cerita tadi kan. Dia cek memang tak ada. Dia dah cek guna kapas, tak ada. Kenapa cek guna kapas? Sebab beza antara warna kapas dengan warna darah tu dia akan ada beza. Kita akan nampak dekat situ ada kesan pada warna darah tu. Jadinya bila mana kata kalau pukul 7.10 ni dia bersih, jadi dia masih lagi berada dalam waktu Asar. Lebih kurang 10 minit lagi nak masuk waktu Maghrib. Soalan Ustazah, dia kena qada solat ataupun tak? A, dia kena qada solat Asar. B, dia tak kena qada. C, dia kena qada Asar dan Maghrib. Apa dia jawapan dia? Qada Asar dan Maghrib. A. Ada yang kata A, ada yang kata B, ada yang kata C. Ada yang kata A, ada yang kata B. Boleh ke Ustazah minta tolong lagi sekali, siapa yang betul-betul rasa live pagi ni bermanfaat, boleh tolong Ustazah share. Baru 268 orang yang tolong Ustazah share. Boleh tolong Ustazah tap screen. Kalau setiap orang tap screen kan, bila mana tinggi like tu, maka TikTok akan bantu untuk dia ramai lagi orang sampai pada live kita pagi ni. A, B, ada jawab B. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Ada yang jawab C. Nampak ramai? Nampak tak ramai? Ramai lagi yang jawab salah. Kita tak rasa berdosa ke sebab tak tolong sampaikan pada orang lain? Sedangkan ilmu ini ilmu yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Sebab dia berkait dengan kita punya ibadah.
Kadang-kadang kita tak sedar pun kita dah tinggalkan solat. Itu yang paling kita risaukan. Kita bincangkan isu yang pertama, berapa ramai hari ni dia tak sedar dia telah pun meninggalkan solat. Sedangkan darah dia yang keluar itu kurang daripada 24 jam. Nampak? Lepas tu tengok situasi yang kedua ni. Zuhur dia ada darah, asar dia ada darah. Katakanlah maghrib 7.20, masa 7.10 tu dia masuk-masuk tanah, dia tengok dah bersih. Nampak? Dah bersih. Jadi soalan Ustazah, dia kena qada solat ke tak? Siapa yang kata A, dia kena qada asar saja. Siapa yang kata B, dia tak kena qada. Siapa yang kata C, dia qada asar dan maghrib. Nampak? Ramainya yang jawab salah. Kena qada asar. Kena qada, tak kena qada. Nampak? Okey. Jawapan dia, siapa yang jawab A ni, dia berdosa. Sebab apa? Sebab dia telah pun meninggalkan qada solat zuhur. Siapa yang jawab B, dia 2 kali ganda berdosa. Sebab apa? Dia meninggalkan 2 solat. Jawapan dia adalah C. Kenapa kena qada? Asar. Jawapan dia adalah qada asar dan maghrib pula. Sorry Ustazah, saya tak tulis. Qada asar dan zuhur. Kenapa dia kena qada asar dan zuhur? Kenapa dia kena qada asar dan zuhur? Sebab apa? Sebab daripada kaedah yang diletakkan ulama. Okey? Kaedah yang diletakkan ulama. Sorry, saya tak letak ni. Okey? Kaedah yang diletakkan ulama yang mana solat yang boleh dijamakkan, kan? Kena ingat yang ni. Solat yang boleh dijamakkan, solat yang boleh dijamakkan wajib qada. Nampak tak? Ini kaedah yang diletakkan ulama. Makna kata kalau solat tu boleh dijamakkan, maka kita wajib untuk qada. Walaupun dalam keadaan masa ni kita masih lagi ada darah, tapi disebabkan kita bersih tu adalah pada waktu asar. Bila bersih pada waktu asar, dia kena qada zuhur. Sebab apa? Zuhur dengan asar ni boleh dijamakkan. Nampak tak? Okey, saya tanya, apa solat yang boleh dijamakkan? Sorry. Tadi tu zuhur Bukan macam mana nak qada maghrib pula, sedangkan maghrib pukul 7.20 dia dah bersih pada waktu asar. Apa dia solat yang boleh dijamakkan? Apa dia solat yang boleh dijamakkan? Solat apa? Zuhur dan asar, maghrib dan isyak. Nampak tak? Ini solat yang boleh dijamakkan. Makna kata kalau dia bersih pada waktu asar, walaupun 5 minit, walaupun 2 minit, walaupun 5 minit, walaupun 10 minit, kan? Maka dia wajib untuk qada zuhur sekali. Sama juga kalau dia bersih pada waktu isyak, walaupun katakanlah subuh pukul 6 pagi kan, dia bersih tu pukul 5.50 pagi, dia kena qada maghrib juga. Bagi situasi kena qada maghrib isyak please. Okey, tengok Baik, Ustazah datangkan contoh situasi begini. Okey, situasi begini. Okey, katakanlah ni solat maghrib, isyak dan subuh. Okey, katakanlah subuh tu pukul 6 kan? 6 pagi subuh. Okey, masa maghrib ni ada darah. Masa isyak ni dia masih ada darah lagi kan? Isyak kan pukul 8. Jadi, katakanlah pukul 5 pagi dia bangun. Kan? 5 pagi dia bangun. Dia tengok-tengok dah bersih. Kan? Dah bersih. Soalan Ustazah, dia kena qada maghrib ataupun tidak? Siapa yang kata kena qada? Jawab A. Siapa yang kata tak kena qada? Jawab B. A, B. Okey. Kat
sini kan, Ustazah bagi contoh dia jauh tau, pukul 5 pagi. Makna kata, kalau kat sini dia bersih, maka bila mana dia mandi, dia lebih kurang sejam lagi untuk subuh. Jadi bila mana kata kalau dia mandi pukul 5 pagi, kan, dia sempat lagi solat isyak, maka dia wajib solat isyak dan dia kena qada solat maghrib. Nampak? Ini contoh kalau pukul 5 pagi. Tapi katakanlah pukul 5.50 pagi. Dia mandi dah bersih kan. Dia mandi, tengok dah masuk waktu subuh. Tu soalan Ustazah tu. Dia kena qada isyak dan maghrib ataupun tak. Ataupun dia tak kena qada. Nampak tak? Jawapan dia. Jawapan dia adalah. Cuba tengok jawapan dia apa. Betul. Jawapan dia mesti dia kena qada kedua-duanya, iaitu maghrib dan isyak. Dia kena qada kedua-dua tersebut. Bayangkan tadi Ustazah cerita kan, hari ni katakanlah kita balik umur masuk umur 15 tahun. Sekarang ni umur kita berapa? Dalam ni kebanyakannya umur berapa? Boleh tolong Ustazah? Berapa? Ustazah letak anggaran 40 orang. Betul, Sumayyah, sebab suci sebelum subuh. Ya, kena qada 2 waktu. 28, 40, 47, 30, 30-an. 22, 33. Nampak? Ustazah letaklah anggaran. Katakanlah umur dalam ni 40. Jadi bermakna kita telah pun hidup dalam keadaan tidak tahu apa-apa 25 tahun. 25 tahun kita hidup dalam keadaan kita tak tahu. Kalau tak tahu, bahasa kasar dia jahil lah. Kita dah tak tahu, kita langsung tak nak ambil tahu kan. Berapa banyak dah kat atas tu Ustazah cerita. Bayangkan 25 tahun kan, kali dengan 12 bulan. Kenapa Ustazah kata 12 bulan? Sebab tiap-tiap bulan kita ada darah. Tiap-tiap bulan kita berlaku darah. Jadi soalan Ustazah kat sini, ada tak orang yang buat catatan tiap-tiap bulan datang darah dia tu, dia buat catatan? Ada tak yang buat catatan? Betapa pentingnya kita buat catatan ni sebenarnya. Sebab berlaku situasi macam dekat atas tu lah. Kejap akan datang darah, kejap akan tak datang. Kalau ada buat tu, Alhamdulillah. Bayangkan, 25 kali dengan 12 bermakna kita telah pun meninggalkan solat 300 solat. 300. Katakanlah yang 4 hari tadi dia tinggalkan. Maknanya kali dengan 20. Maknanya dah kali dengan 20. Berapa dah kat sini? 6,000 solat dia tinggalkan. Allahu Akbar. Kita nak jawab apa dengan Allah? Sedangkan kita hidup dekat dunia ni, banyak masa kita dengan dunia kan. Kita boleh jalan sana sini. Kita banyak masa dengan family. Kita banyak masa nak pergi travel. Tapi kita tak ada pun peruntukan masa kita untuk Allah. Allahu Akbar. Nampak tak? Kita nak jawab apa dengan Allah sebenarnya? Kita nak jawab apa dengan Allah? Kan? Kita nak jawab apa dengan Allah? Okey. Nampak tak? Kita nak jawab apa dengan Allah ni? Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Cuba cakap dengan Ustazah, kita nak jawab apa? Dalam keadaan kita langsung tak tahu apa-apa ni. 25 tahun dah kita langsung tak tahu apa-apa. 25 tahun. Lama tempoh 25 tahun ni. Kalau orang yang umur dia sekarang 22, mungkinlah sikit berapa tahun. Kan? Okey. Ada orang tanya, Ustazah, kalau suci waktu maghrib macam mana? Okey, tengok tadi Ustazah kata, kaedah yang diletakkan ulama, solat yang boleh dijamakkan sahaja. Jadi solat yang boleh dijamakkan sahaja, kita kena qada solat. Okey, katakanlah, tengok dekat sini. Katakanlah kita bersih tu pada waktu maghrib. Maka kita kena qada asar ke? Nampak? Jawab. Nampak? Betul. Kalau kita bersih pada waktu maghrib, kita tak perlu qada asar. Kalau kita bersih pada waktu zuhur, kita tak perlu qada subuh. Kalau kita bersih pada waktu subuh, kita tak perlu qada isyak. Itu beza dia. Okey, ini solat yang tak boleh dijamakkan. Jadi solat yang tak boleh dijamakkan, kita tak perlu qada. Nampak? Nampak tak? Makna kata kalau dia bersih pada waktu maghrib, dia tak perlu qada asar. Kalau dia bersih pada waktu zuhur, dia tak perlu qada subuh. Kalau dia bersih pada waktu subuh, dia tak perlu qada isyak. Yang Ustazah cerita dekat atas tadi, bila mana dia bersih 10 minit
10 minit sebelum waktu asar, sebelum waktu asar. 10 minit sebelum waktu maghrib. Maksudnya dia masih lagi dalam waktu asar. Ataupun 10 minit sebelum subuh. Maksudnya dia bersih tu dalam waktu isyak. Nampak? 10 minit sebelum waktu subuh. 10 minit sebelum subuh dan 10 minit sebelum maghrib. Yang ni maksudnya dia masih lagi berada di dalam waktu, nampak, waktu asar dan juga waktu isyak. Maka dia kena qada solat maghrib dan juga zuhur. Nampak tak kat situ? Ya. Nampak tak? Soalan Ustazah lagi satu. Ustazah nak tunjuk satu lagi contoh. Tengok dekat sini contoh dia. Okey, satu lagi contoh. Okey, katakanlah ni solat zuhur, kan? Ni solat asar. Okey, tengok kat sini. Kata kalau masa zuhur ni dia masih lagi suci, tak ada darah. Okey, asar pukul berapa? Hari ni asar pukul berapa? Tengok asar lebih kurang lah. Ustazah letak dalam 4.30 petang kan? Okey, pukul 4.40 petang dia masuk tandas. Masuk tandas, dia tengok ada darah. Soalan Ustazah, dia kena qada solat asar dan zuhur ke tak? Siapa yang kata kena qada asar, jawab A. Siapa yang kata tak kena qada, jawab B. A, B. A, B. A, B kena qada ke tak? A ke B, B, A, B. Nampak tak? Berapa ramai yang jawab salah? Nampak tak pentingnya kita belajar? Nampak tak penting kat situ? Kan? Dalam buku ni dia cerita macam-macam situasi. Situasi nampak darah yang datang dalam keadaan terputus-putus. Situasi kejap datang. Macam Ustazah bagi contoh tadi. Sebenarnya tu contoh dia agak tinggi lah. Nampak? Hari pertama datang darah. Hari kedua, ketiga tak datang darah. Hari keempat, kelima datang darah. Nampak tak? Tajuk buku untuk wanita. Kita bincang berkaitan dengan ni. Fit darah wanita haid, nifas dan istihadah. Nampak? Semua dalam ni diceritakan. Tahu tak bila mana darah tersebut keluar lebih daripada 15 hari, tak dikira sebagai darah haid. Okey, jawapan dia apa dekat sini? Jawab dulu jawapan Ustazah ni. Jawapan dia kena qada solat. Siapa yang baru kali pertama tahu, jawab A. Dia baru tahu rupanya dia kena qada solat. Siapa yang dah tahu tapi dia tak peduli pun, jawab B. Nampak? A ke B? Siapa yang baru kali pertama tahu ni? Baru tahu Ustazah kena qada solat zuhur tu sebab dah masuk waktu kan? Nampak dah masuk waktu ni. 4.30 masuk, pukul 4.40 baru dia masuk tandas. 4.40 dia baru masuk tandas. Maknanya dia dah dalam waktu asar. Nampak? Baru tahu dia kena qada. Bayangkan berapa lama dah kita tinggalkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 25 tahun dah kita tinggalkan solat. Allahu Akbar. Kita nak jawab apa dengan Allah? Sebab dalam buku ni pun dia banyak cerita. Tahu tak bila mana darah tersebut keluar lebih daripada 15 hari, maka darah tersebut dikira sebagai, nampak? Tengok ni. Ada 7 golongan darah orang yang mengalami mustahadah. Mustahadah tu orang yang mengalami istihadah lah. Ada 7 golongan. Setiap daripada tu ada hukum dia. Orang yang dia lupa langsung, dia tak ingat langsung bila adat dia, bila warna apa darah yang datang. Nampak? Semua diceritakan dalam ni. Nampak? Semua diceritakan dalam ni. Gitu. Tengok. Nampak? Diceritakan satu persatu berkaitan dengan ni. Cerita kalau contoh darah kejap datang kan, lepas tu kejap tak datang, lepas tu datang balik, maka adakah kesemuanya dikira sebagai haid? Nampak? Contoh nakak tu adalah suci yang berlaku di celah-celah haid. Masa Ustazah cerita tadi kan, dia datang 5 jam. Tu situasi yang macam dekat sini. Darah datang terputus-putus. 5 jam kan. Mana contoh 5 jam? Maka setiap daripada tu dia ada contoh-contoh dia. Ni, tengok. Dia datang 6 jam. Lepas tu tak datang. Lepas tu datang 4 jam. Datang 7 jam. Tapi, syarat nakak itu mestilah berlaku dalam tempoh 15 hari. Kan? Nakak tu, kan? Nakak, dia mesti berlaku dalam tempoh
24 jam. Suci yang berlaku dalam tempoh 24 jam. Suci yang berlaku dalam tempoh 24 jam. Dan juga yang kedua 15 hari 15 malam. Itu syarat nakok. Makna kata kalau dia berlaku lebih daripada 2 ni ataupun kurang daripada 2 ni, maka tempoh tersebut tak dikira sebagai haid. Semua tu kita bincangkan dalam ni. Nakok tu apa Ustazah? Nakok itu adalah tempoh suci yang dihukumkan sebagai haid. Itu maksud dia. Tempoh suci yang dihukumkan sebagai haid. Tak kena qada lah. Situasi yang kedua ni kan, dia waktu zuhur ni dia bersih lagi. Makna kata dia dah solat lah zuhur. Cumanya waktu asar ni pukul 4.30. Kata kalau asar 4.30, 4.40 petang baru dia masuk tandas. Kata kalau waktu dia masuk tandas ni sebab dia nak ambil semayang lah. Tiba-tiba dia tengok dah ada darah. Jadi sebab tu saya tanya dia kena qada asar ke tak. Itu dia punya situasi. Nampak tak? Jadi okey. Satu lagi contoh last. Okey. Tengok kat sini. Contoh. Okey, katakanlah 5 hari dia datang darah, 5 hari dia tak datang darah, 5 hari dia datang darah. Soalan Ustazah. Soalan Ustazah. Yang manakah dikira sebagai haid? Adakah 5 yang berada di hadapan ataupun 5 dan 5? 5 tambah 5 ataupun kesemuanya dikira sebagai haid? Jawab dekat komen. Tadi tak fokus untuk masak. Sebab itulah. Nampak? Nampak tak? Soalan dia, Ustazah tanya. Contohlah katakanlah 5 hari dia datang darah. Kan 5 hari dia datang darah, 5 hari dia tak datang darah, 5 hari dia datang darah. Soalan Ustazah, yang manakah dikira sebagai haid? Adakah A, 5 yang pertama, ataupun B, 5 tambah 5, ataupun C, 5, 5, 5? A, B, C, B, A, B. Nampak? Ramai lagi yang jawab salah. Allahu Akbar. Kita nak jawab apa dengan Allah ni? Sebab tu saya cakap, benda ni benda yang sangat penting untuk kita belajar. Bukan kata penting, bahkan apa hukum kita belajar ni? Tolong saya jawab dulu sebelum saya bagi tahu jawapan. Apa hukum kita belajar ni sebenarnya? Apa hukum kita belajar berkaitan dengan darah wanita? Apa hukum dia? Ana jawab wajib, Ika jawab wajib, fardu ain. Betul. Cik Aisyah jawab wajib, fardu ain. Nampak? Jadi bila mana hukum fardu ain, maksudnya wajib untuk kita belajar lah. Wajib kita belajar. Tak boleh. Kalau kita tak belajar, hukum dia berdosa lah tak belajar. Sebab tu banyak masalah yang berlaku kat atas tadi kita dah bincang. Berapa banyak berlaku. Jadi jawapan dia adalah C. Kesemuanya dikira sebagai haid. Maka tempoh suci yang berlaku dekat sini ni kan, yang Ustazah cerita tu lah maksud tempoh suci nakok ni. Yang Ustazah kata dia mesti berlaku dalam tempoh 24 jam dan dia mesti berlaku dalam tempoh 15 hari 15 malam. Maksudnya kejap datang, kejap tak datang, datang tak datang, datang tak datang, datang tak datang, datang tak datang. Kan? Datang contoh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hari. Maka kesemuanya dikira sebagai haid. Ni contoh dia. Okey. Ya, masa ketika dia tengok bersih ni, dia kena solat. Sebab enggak dong. Kalau situasi masih ni kan, kata kalau ini kali pertama berlaku pada dia, maka yang 5 hari dekat belakang ni dia tak tahu pun darah tu akan datang balik. Bila dia tahu yang itu adalah tempoh nakok, bila mana darah tersebut keluar semula. Nampak tak? Sebab tu setiap orang tu dia berbeza adat dia. Katakanlah bulan pertama dia datang 7 hari. Bulan kedua tiba-tiba berlaku situasi macam dekat atas. Kan, kejap datang, 5 hari datang, 5 hari tak datang, 5 hari datang. Kan? Jadi ini adalah situasi pertama kali berlaku pada dia. Maka bila mana ia kali pertama berlaku, maka ulama kata pada ketika bersih tu dia kena solat. Kena solat. Dia tak boleh tunggu. Kena solat. Nampak tak? Betul.
Cuma kena tengok kiraan. Kak Roza kena tengok kiraan macam mana. Nampak? Kalau Sarima dia pada datang 2 hari je sebab memang tak menentu. Jadi bila tak menentu dia kena catat. Jadi bila situasi berlaku tak menentu, maka bila mana dia melihat bersih, dia kena solat. Itu situasi dia. Okey? Jadi kat sini Ustazah tak nak jual buku ni. Ustazah nak ajak. Ada ke dekat sini? Ustazah nak ajak dia sama-sama belajar. Kita buat grup. Kita buat grup secara tertutup. Ada ke yang nak join Ustazah? Kita belajar. Kalau buku, semua orang boleh beli buku. Semua orang boleh baca. Tapi baca belum tentu dia faham kalau ia kali pertama. Nak ke? Kita akan ada ustazah yang membimbing. Kan? Kita akan ada ustazah. Contoh, lepas tu tanya bila kita buat dalam hujung minggu. Hujung minggu tu maksudnya dalam hari Jumaat, Sabtu ataupun Ahad. Macam tu lah. Nanti dekat dalam grup kita akan bagi tahu detail dalam grup. Kemudian kalau kata tak boleh datang, kita ada rakaman. Kita bagi rakaman sekali. Jadi dia boleh dengar balik kalau dia tak datang. Dia tak sempat nak datang dan sebagainya lah. Kemudian kita bagi sekali dengan buku. Kita bagi buku ni sekali. Tapi Ustazah nak ajak dia belajar dengan Ustazah. Kita nak belajar sama-sama. Kita nak cerita dalam ni. Betul. Kalau kita beli sendiri boleh. Memang kita boleh beli. Tapi kita baca, kita belum tentu faham. Nampak? Dekat dalam buku ni dia cerita dah. Nampak? Dia cerita. Dia buat dalam bentuk kotak. Dia ceritakan satu-satu keadaan macam mana. Kalau orang tu suci, nifas, nakok, lepas tu haid, nifas istihadah, semua ni kita akan cerita. Tapi kalau baca sendiri, awak takkan faham. Kalau kali pertama jadi belajar apa Ustazah? Kita belajar berkaitan dengan darah lah. Kita bincang berkaitan dengan darah. Jadi kita akan belajar berkaitan dengan darah wanita ni. Berkaitan dengan fik wanita. Kita akan belajar. Cuma Ustazah nak minta dekat sini, boleh ke kalau dia ajak satu family dia? Janji dengan Ustazah, dia kena ajak dia satu family dia join. Ini Ustazah nak minta janji. Boleh ke janji dengan Ustazah, ajak satu family dia join. Unlimited. Dia boleh ajak siapa-siapa saja. Kakak dia, mak dia, kan, ayah dia. Dia boleh ajak. Boleh ke? Ya, kita nak belajar sama-sama ni. Nampak tak? Minta maaf. Tergoyang pula. Kalau tak bayar tak dapatlah rakaman. Kita nak ajak ni siapa yang nak belajar dalam grup ni, baru dia boleh dapat rakaman. Okey? Nampak? Jadi setiap daripada dia ada kos. Maksudnya buku kan ada kos. Kita nak bayar kat ustazah ni lagi. Jadi boleh ke kalau ustazah letak yuran dia RM90 sahaja seumur hidup. Apa maksud seumur hidup kat sini? Apa maksud seumur hidup ni? Maksud dia belajar. Katakanlah sekarang bulan dah akhir bulan 1 kan, kita akan belajar start bulan 2, 3, 4. Okey, tak faham lagi. Ustazah saya tak faham, nak masuk lagi. Masuk 5, 6, 7. Tak faham lagi. Okey, masuk lagi 8, 9, 10. Tak faham lagi. Masuk bulan 11, 12, bulan 1 tahun depan. Tak faham lagi. Awak belajarlah seumur hidup awak. Nampak? Seumur hidup awak. Kita belajar ni ada 8 topik. Boleh ke Ustazah letak beg kuning? Boleh ke Ustazah letak beg kuning? Macam mana nak join Ustazah ni? Ustazah nak letak beg kuning. Boleh ke kita shopping ilmu agama? Sebab apa tadi dah ramai dah cakap. Sebab apa kita belajar tu kan fardu ain. Jadi wajib. Kalau kita tak belajar, maksudnya kita berdosa. Kan? Dah lah wajib. Tak belajar jadi berdosa. Kalau awak ada suami, suami awak pun berdosa. Isteri awak pun berdosa. Awak pun berdosa. Nampak? Boleh ke Ustazah letak beg kuning sekarang? Ustazah tak nak ramai. Ustazah nak 20 orang sahaja. Daripada 400 orang ni, Ustazah nak 20 orang sahaja. 20 orang sahaja. Okey? Saya tengah kerja tak dapat fokus sangat. Okey? Boleh ke? Sedia semua? Ready? Ustazah letak. Ready. Ustazah nak letak. Dah. Okey. Ustazah dah letak. Okey. Dekat situ Ustazah letak 2 package. 190, 135. 190, 135. 90 ni yang Ustazah cerita panjang-panjang kat atas tadi. Kita nak belajar. Lepas tu dia boleh dapat buku sekali. Boleh
boleh ajak satu family. Siapa yang kata Ustazah tak paksa dia belajar dengan Ustazah. Adik saya tak paksa dia belajar dengan kami, kan? Kalau siapa yang nak buku sahaja boleh ambil yang 35. Tapi dia rugilah sebab dia tak ada belajar. Buku 35 ni hanya dapat buku sahaja. Nampak? Satu slot berapa? Kita kalau siapa yang nak sekali dengan buku, sekali dengan belajar, boleh ajak satu family. Maksudnya dia kena ambil yang package 90 lah. Seumur hidup dia hanya bayar RM90 sahaja seumur hidup. Tak perlu dah fikir, kan? Dia boleh ajak satu family dia join. Tu kita punya hari ni. Nampak? Siapa yang kata dia tak apa nama dia? Nak satu lagi, nak buku sahaja. Buku ni memang cantik. Saya kata buku dia memang cantik. Nampak? Tapi kalau kita yang kali pertama baru nak belajar, Ustazah boleh kata dia tak akan mudah untuk faham. Bimbang-bimbang kita letak dekat rak buku sahaja. Itu yang paling kita risau. Kita beli buku, banyak dah buku kita beli. Tapi kita tak. Lepas tu Ustazah nak petang ni kita join sama-sama belajar. Belajar kat mana Ustazah? Ustazah terlupa cakap. Kita akan belajar secara online. Kita akan belajar secara online selama 3 bulan. Online selama 3 bulan. Kita akan belajar secara online selama 3 bulan. Online selama 3 bulan. Kita akan belajar. Kita akan khatamkan ada 8 bab dalam buku ni. Ada 8 bab. Nampak? Ada 8 bab, kita akan khatamkan kesemuanya. Kita akan bincangkan satu persatu. Dalam grup tu nanti, awak boleh tanya apa sahaja permasalahan awak. InsyaAllah kita akan start dalam masa terdekat lah. Boleh ambil package yang 90 siapa yang nak belajar sekali dengan buku, kan? Lagi 18 orang. 18 orang sahaja lagi. 18 orang sahaja lagi. Kelas pukul berapa belajar tu kita akan bagi tahu semua dalam grup nanti. Betul, Lina Rose beli buku nanti tak faham. Kena berguru. Boleh ambil. Afrida boleh ambil dekat situ. Okey. Kita akan start dalam masa terdekat lah. Nanti siapa yang dah ambil package 90, kita akan add dalam masa 12 sehingga 48 jam. Kita akan add dalam tempoh masa ni. Okey. Siapa yang grade 90, kita akan add dalam masa 12 hingga 48 jam. Ya, kita akan memang akan buat hujung minggu list. List kita memang akan buat hujung minggu. Nampak? Ya, betul. Satu kali bayar ni boleh ajak satu family dia join. Alhamdulillah Hasliza. Lia, nanti kita akan bagi tahu ya. Kita tak boleh sebut kat sini. Live sampai end live Ustazah je Cahaya Alam. Okey. Ada ke yang dekat sini yang dia belum ada kemampuan? Ustazah nak bantu ni. Tapi dia betul-betul nak belajar. Ada ke dekat sini? Jawab dulu. Kalau cukup 3 orang baru Ustazah akan bantu. Ada ke? Flower tak faham. Okey. Ustazah terang lagi sekali. 90 ni kan. Yang 90 ni awak ambil, maksudnya awak akan dapat sekali belajar, awak akan dapat sekali buku, awak akan dapat sekali rakaman dan awak boleh ajak satu family awak join. Kita akan belajar selama 3 bulan. Okey, kalau ambil 35 awak dapat buku saja. Awak tak dapat semua-semua yang ada di sini. Rakaman semua tak dapat. Macam tu. Ya, sekali saja bayar. Betul. Ain collection. Ada ke? Ada ke yang nak Ustazah nak bantu ni? Saya nak belajar tapi tunggu gaji. Hanan. Okey, ada ke yang nak Ustazah nak bantu ni kalau betul-betul nak? Boleh ke kalau yang belum ada kemampuan tu, kan? Dia ambil yang ni, yang 35 ni, Ustazah akan add dia terus dekat dalam grup 90. Tapi dengan syarat dia kena bagi tahu, kena DM dekat TikTok. Kena bagi tahu yang dia ambil package 35 tapi sebenarnya dia nak 90. Nanti kita akan bincang macam mana nak bantu selesaikan. Tak clash Sarimah. Tak clash. Nadia Koko Alba. Tu tengok tu Ustazah dah cakap dah tadi. Boleh ke? Ya, boleh.
Boleh tinta di Laila. Boleh. Betul. Ambil yang 35 dulu. Nanti kita akan add terus dalam grup. Tapi syarat dia kena bagi tahu. Okey? Ustazah nak lagi 15 orang. 15 orang saja lagi. Daripada 200 orang ni nak 15 orang sahaja lagi. 15 orang sahaja lagi. Siapa yang tak 90 ni kan dia ambil dan dia boleh bayar dan dia boleh ajak satu family dia. Maksudnya kalau dia tak grab hari ni dia rugi. Sebab dia terlepas peluang nak ajak satu keluarga dia. Alhamdulillah Afnida dan order. Terima kasih. Boleh ke hari ni? Okey, Bibi Sunita cuba DM kami di TikTok. Flower kita akan bagi tahu dekat dalam grup nanti. Okey? Kalau beli buku saja, macam saya cakap tadi, kalau ambil yang 90, kita boleh dapat satu family, kita boleh belajar. COD pun boleh, Nurul. COD pun boleh. Ada ke yang Ustazah sambil-sambil Ustazah boleh jawab soalan dia? Tak, berapa topik ada? Ada berapa topik? Ada 8 bab. Setiap daripada bab tu dia ada, nampak? Dia ada 8 bab. Daripada bab yang pertama, bab kita cerita berkaitan dengan haid, kita cerita berkaitan dengan yang kedua ni berkaitan dengan tempoh haid yang kita bincangkan tadi. Macam dekat sini dalam ni ada, nampak? Sifat bagi darah haid ni. Ada 5 warna bagi darah haid. Yang mana darah warna ni dia mestilah berlaku dalam tempoh 15 hari 15 malam. Nampak? Okey, kalau 35 awak dapat buku ni sahaja. Awak tak dapat belajar. Kalau ambil 90 awak dapat buku dan belajar dan awak boleh ajak satu family awak join. Itu beza dia. Nampak tak? Boleh, COD pun boleh. Nanti kita musyrifah, kita akan bincang dekat dalam grup. Kita akan bagi tahu. Tak apa kalau tak sempat nak join, kita akan ada rakaman dan kalau tak faham, boleh terus tanya. InsyaAllah akan ada yang bantu untuk jawab. Akan ada ustazah yang bantu untuk jawab lah segala permasalahan.